InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap bang? Nampak macam makin muda? Makin muda? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Bismillah. Page mana sahabat kuliah? Page mana sahabat kuliah? Audio. Audio, okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. 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 Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Astaghfirullah. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Shafi ya Latif ya Wafi ya Karim anta Allah. InsyaAllah sama-sama. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Shafi ya Latif ya Wafi ya Karim anta Allah. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Shafi ya Latif ya Wafi ya Karim anta Allah. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan wassalatu wassalamu ala sayyidil anam asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma barik lana fi Ramadan wa barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Alhamdulillah, Tuan Imam yang telah memimpin dan memujuk hati-hati dan jiwa-jiwa umat dengan kalam Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Perindahkanlah, hiasilah di saat hatimu sedang tercedera dengan dunia. Rawatilah dan ubatilah dengan kalam Allah. 6236 ayat, 30 juzuk, 114 surah. Hiasilah, isilah sehingga engkau penat untuk melakukan maksiat, sehingga engkau berat dalam taat, sehingga engkau dekat menuju akhirat Allah dan malaikat. Alhamdulillah, barisan Tuan Kuasa, pimpinan pengurusan pentadbiran frontliners Barisan Harapan Masjid Padang Meha Saidina Umar Al-Khattab. Sudah hampir 3 tahun kot, hampir saya sudah tidak menjejakkan kaki. Alhamdulillah, Allah izin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Perancangan Allah itu terbaik. Whatever comes from Allah is the best. Dengan mentakdirkan saya bersama tuan-tuan malam ini, tidak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tidak akan teruji kehebatan seorang pilot juru terbang andainya tidak ada awan ataupun angin yang bertiup kencang dan awan yang bergoyang. Tidak akan teruji kepakaran seorang nelayan di atas perahu meredah lautan dan samudera yang luas terbentang andainya tidak ada ombak di lautan. Tidak akan teruji kehebatan dan kebijaksanaan seorang guru dan cikgu andainya tidak ada budak yang tak faham. Tidak akan teruji ketaatan seorang ayah
andai anaknya semua dengar cakap. Tidak akan teruji seorang arkitek ataupun jurutera andainya tidak ada bangunan yang sengit. What I am trying to say is, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebagai mukadimah pertemuan kita malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak akan teruji keimanan, ketakwaan, kedekatan, jarak kita dengan Allah, seorang hamba dengan pencipta, takkan teruji andai tidak ada ujian, musibah dan benda yang kita tak suka dan tak selesa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Ramadan datang dengan benda package yang nafsu tak suka dan nafsu takkan pernah selesa. Dalam hidup ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ada dua benda. Ada yang kita perlu tapi kita tak mahu. Ada benda yang kita tak mahu tapi perlu. Tuan-tuan boleh faham? Dalam hidup kita ada dua benda. Satu kita perlu tapi kita tak mau. Ada benda yang kita mau tapi tak perlu. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita mau upgrade kereta, trade in phone, trade in rumah, trade in orang rumah. Rumah pun trade in. Sallallahu alaihi wasallam. Tukar dunia kita upgrade dan kita update phone, kita upgrade dunia, kita upgrade rumah dan seumpamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita mahu yang tu, tapi Allah kata tak perlu pun. Rumah ada pun tak larat nak duduk. Harta ada pun makan tak habis. Allah kata tak perlu, tapi kita mahu. Ramadan, kalau saya tanya tuan-tuan secara jujur, tuan-tuan mahu ke tak mahu? Betul ke? Jawapan disertai nafsu kita. Kita tak mau Ramadan ni, betul tak? Jawapan betul yang jujur. Siapa mau nak tinggal makan, nak tinggal rutin, PKP pun sama juga. Kita tak mau. Tapi Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, aku buat apa yang bukan kamu mahu, tapi aku buat apa yang kamu perlu walaupun kamu tak mahu. Saya tak tahu tuan-tuan faham atau tidak. Tak apa, pelan-pelan. Sallallahu alaihi wasallam. Take time to understand. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita tak suka dan kita tak selesa. Ketika mana Jibril alaihi salam, Sayyidul Malaikah, dibawa oleh Allah Azza wa Jal melawat, lawatan kerja, lawatan sambil belajar. Ketika mana Allah buat syurga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Jibril tengok keindahan syurga. Masya Allah, Jibril kata subhanallah, Masya Allah, subhanallah, 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 indahnya syurgamu ya Allah. Jibril puji syurga depan Allah. Jibril kata apa? Kalaulah umat dan hamba engkau ni, ya Allah, hamba-Mu dan umat Nabi-Mu tahu indahnya syurga, kalaulah mereka boleh tengok, nescaya tak ada orang pun yang tak mau masuk syurga. Kata Jibril kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, betul wahai Jibril, tapi nak masuk syurga aku ni ada tiket dan kunci dan pagar dia. Nak melepasi kunci, tiket, pagar nak masuk syurga, kata Allah kepada Jibril, adalah hampa kena buat benda yang nafsu hampa tak suka dan tak selesa. That is the ticket how to enter the heaven. Maka siapa yang boleh buat apa yang nafsu dia tak suka dan tak selesa, itu tiket nak masuk syurga. Maka tiket itu sedang dihamparkan, diedar secara percuma oleh Allah dalam Ramadan. Lau kana ummati, sebab tu hadis Nabi kata apa? Andai umatku tahu apa yang ada dalam syurga, dalam Ramadan ni, kalau mereka boleh nampak sallallahu alaihi wasallam Muhammad berjujuran dan berjatuhan pahala ni, kalau boleh buka alam ghaib ni, maka Nabi kata apa? Nescaya mereka akan minta hari ni Ramadan, esok Ramadan, bulan depan Ramadan, sepanjang tahun Ramadan. Tapi sayang kita tak nampak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah tutup alam ghaib ni di mata kita. Satu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mukadimah tadi nak bagi tahu bahawa apa yang kita sedang lalui hari ini adalah itulah tiket. Tuan-tuan sedang buat, tuan-tuan sedang menempah tiket nak masuk syurga walaupun kita tak suka dan tak selesa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Allah alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam tercampak daripada syurga ke dunia, Nabi Adam tak selesa pada awalnya. Sebab apa? Kawan duduk dalam syurga setengah jam. Nabi Adam duduk dalam syurga setengah jam.
tapi bukan setengah jam dunia. Setengah jam syurga is equals to 43.333 years. Nabi Adam duduk dalam syurga lebih kurang plus minus 43 tahun lebih. Bila terkeluar dalam dunia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Adam disebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Perjalanan awal Nabi Allah Adam, Nabi Adam tutup telinga, Nabi Adam tutup hidung. Sebab apa? Busuknya dunia ni. Dunia ni adalah najis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Ramadan Al-Quran, benda apa pun yang Allah buat dalam ibadat kita ni, dalam hukum fiqh ni, adalah benda tu yang sedang membuang najis dunia. Dunia ni umpama najis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita makan, kita buang. Kita minum, kita buang. So dunia ni sebenarnya najis. So benda yang boleh menghilangkan najis adalah ibadah dan amalan kamu akan boleh menghilangkan najis dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah, jadi saya nak beritahu bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Nabi Adam turun, Nabi Adam tak selesa. Sebab dia kata busuknya dunia ni, gelapnya dunia ni, kotornya dunia ni, huduhnya dunia ni. Sebab apa? Kawan duduk dalam syurga, turun-turun tengok dunia, tak boleh terima kenyataan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi ketika itu tuan-tuan, Nabi Adam tak selesa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi saya nak sebut benda ni supaya tuan-tuan biasa-biasakan dengan benda yang kita tak selesa. Sebab esok, lusa, mungkin malam ni kita akan meninggalkan rumah, bilik dan masjid kita yang sangat selesa ni. Kita hanya akan duduk di dalam ruang yang hanya 7 kaki kali dengan 2 kaki, dalam 6-7 kaki. Itulah tempat tinggal kita sehingga yaumul mahsyar. Memang tak selesa. Maka bersedialah dan sentiasa latih diri untuk duduk dengan benda yang tak selesa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, ad-dunya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Disebut tuan-tuan, dunia ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. What is the meaning of this ayat? Apa maksudnya tuan-tuan? Dunia ni adalah penjara. Siapa pernah masuk penjara? Saya pernah masuk penjara, tapi masuk keluar balik. Rupanya tuan-tuan, masuk penjara ni best, nikmat. Sebab apa? Makan free, baju free, semua free. Dalam hidup ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, benda yang paling sedap apa? Makan free. Kata ke orang tak balas. Makan tengah lapar. Ni memang benda tu paling sedap. So 3 benda tu paling sedap dalam dunia. Jadi benda dalam penjara ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad memang free. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, dunia adalah penjara. Penjara ni apa? Tak bebas. Penjara ni apa? Tersekat. Itu penjara. Jadi Allah kata apa? Dunia ni memang tak puas dan tak bebas. Kalau hampa nak puas, hampa nak bebas, jangan duduk di dunia. Hampa duduk syurga. Syurga tu tempat yang memang puas dan bebas. Jadi bila kita tak selesa dan kita tak puas dan tak bebas, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kena tahan makan, kena tahan minum, memang tak puas dan memang tak bebas. Macam duduk malam ni lah kan, tuan-tuan kena duduk bawah. Saya duduk atas. Tuan-tuan duduk atas kursi dengan duduk bawah, mana lagi sedap? Betul ya? Duduk atas Duduk atas boleh pusing kan? Tapi kalau tanya saya suka duduk bawah. Duduk bawah lagi selesa sebab duduk bawah boleh lena. Tuan-tuan cuba lena, sedap pun. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Okay? Jadi muslimin dan muslimat, ibu dan ayah ya. What my point is, nak bagi tahu bahawa dunia ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah buat ada 2 tujuan. Kita nak buat rumah, kita kena tahu tapak rumah tu bendang ke, tanah bendang ke, tanah bukit ke, supaya kita boleh tahu kita nak duduk lama. Jadi kita kena tahu tempat dunia ni asal dia apa. Allah buat dunia, kata ulama, ada 2 tujuan. Yang pertama disebut makanul ibadah, tempat untuk kita beribadah macam tuan-tuan buat ni. Yang kedua makanul musibah, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Aku ciptakan kematian dan kehidupan kamu. Untuk apa? I just create this world. How to test you, kata Allah. Among us, who is the best? Dalam kalangan kita malam ni, siapa yang paling hebat tarawih dia?
Siapa yang paling dalam sujudnya, siapa yang paling khusyuk zikirnya, siapa yang paling terangkat selawatnya. Kita tak tahu dalam kalangan kita ni siapa paling banyak markah tarawih dia. Saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak boleh nilai saya pun tak boleh nilai tuan-tuan. You know yourself. Saya tahu diri saya, tuan-tuan tahu semayang tuan-tuan. Khusyuk ke tak khusyuk? Sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak berapa markah kita nak bagi malam ni pada diri kita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata apa? Memang aku buat untuk aku uji dalam kalangan kamu, siapakah markah yang paling tinggi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita main, tuan-tuan main tarawih, tuan-tuan niat untuk apa? Tuan-tuan pernah terlintas tak main niat nak tarawih ni? Tak niat apa? Ustaz main semayang lah. Niat usolli sudah lah kan? Itu niat semayang. Ni niat nak main semayang. Oh, dia ada niat lain. Tuan-tuan, kata guru saya, benda baik yang kita buat dalam doa yang kita baca kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hidup kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat benda baik, satu benda yang kita minta. Kita minta apa? Redha. Kita minta redha engkau. Siapa yang main nak pahala, boleh, tak ada masalah. Tapi kata ulama, itu low class punya ibadah. Dia macam bisnes. Main nak minta balasan. Aku buat macam ni, aku dapat apa? Itu bisnes lah kan? Bisnes minded dengan Allah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita buat. Ni saya main kat ustaz, daripada tak main langsung, okey lah, kira kemas dah. Cuma kita nak upgrade kualiti. Duk semayang tarawih setiap tahun. Tapi kalau duk level tu juga, so kita macam dia slack sikit. So every year, duit pun boleh tukar, kereta pun tukar, kualiti tarawih pun kena up juga. Sallallahu alaihi wasallam. Masjid dah upgrade dah kan, kapet makin tenggelam, aircon makin sejuk, kecut habis telok-telok. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang duduk bawah aircon tu pagilah kan, ada orang main duduk bawah aircon. Saya main ceramah kat mana tak kuliah, dia main ustaz tazkirah ustaz malam ni memang tak rasa ustaz, mantap ustaz, tak terasa langsung. Rupanya dia lena duduk bawah aircon, memang lena, tak terasa, sedap ustaz, tak terasa langsung, lena sungguh. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa yang berbaki, saya nak share dengan tuan-tuan. Maka dua, dunia ni memang penjara. Bila penjara tak bebas. So benda apa yang kita lalui dalam Ramadan, termasuk PKP, Ramadan sebenarnya umpama PKP. Apa maksudnya tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama Imam Ahmad bin Sahal dalam kitab Makarimul Akhlaq, ada 4 benda yang menyebabkan kita hina. Ada 4 benda yang menyebabkan kita jauh dengan Allah dan syurga. Ada 4 benda yang menyebabkan darjat kita dengan Allah jadi low. Jadi jatuh. Nak upgrade darjat kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla, ada 4 benda ni yang kamu kena kurangkan dan kena buang sikit-sikit. Yang pertama, dunia makan cakap tidur Dunia, makan, cakap, tidur. 4 benda ni kata ulama boleh menyebabkan kita jadi down, kita jadi berat nak semayang, kita jadi lambat mai solat, kita jadi lewat mengaji, menyebabkan kita bagi pada Allah semayang Zuhur pukul 4, semayang Asar pukul 6.30, semayang Maghrib pukul 8 suku, semayang Isyak pukul 5.30. Kita bagi dekat Allah hujung-hujung. Gaji nak awal. Ni bukan marah, nak nasihat je. Kan? Makan nak awal. Buka puasa lambat 1 saat, berkelahi. Bak dunia ni kita nak awal. Beratak nasi kanak nak awal. Tapi bagi dekat Allah tu, kita pergi hujung-hujung. Tu pun bagi juga. Kalau aku dan, aku main. Kalau sempat, aku buat. Kalau ada duit lebih, aku sedekah. Jadi seolah-olah macam kita bagi syarat pada Allah, sedangkan Allah tak pernah bagi syarat kat kita. Hang subuh ke hang tak sembahyang subuh, sarapan pagi tetap 3 pinggan, tak pernah kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Betul tak tuan-tuan? Ni bukan kata kat siapa-siapa. Ni kita sama-sama peringat as a muhasabah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ramadan dia datang package mengembalikan kemanusiaan ke dalam diri manusia. Ramadan dia mengembalikan sifat kehambaan dalam sifat hamba. Ramadan mengembalikan sifat sallallahu alaihi Muhammad, sifat insan, keinsanan ke dalam diri insan. Rupanya tuan-tuan, kita manusia tapi hilang kemanusiaan. Orang boleh bunuh orang boleh bergaduh, orang boleh makan sumbang mahram sebab dia hilang kemanusiaan, tapi dia manusia. So Ramadan ni dia buat mai patah balik. Dia buat mai balik sifat-sifat kita yang sebenar. Kita hanya hardware. Hardware ni adalah jasad kita.
roh Islam kita hilang. Maka Ramadan dia buat mai balik. Sebab tu bila kita mai Ramadan sallallahu alaihi Muhammad, memang kompom kasut akan penuh masjid, kereta penuh masjid, orang patah balik jumpa Allah. Phone kalau rosak hantar kedai phone perbaik, kereta rosak hantar bengkel, manusia rosak hantar pada Ramadan, hantar pada masjid. Maka dia akan keluar, tuan-tuan keluar sekali lagi, tuan-tuan buat balik kemanusiaan, tuan-tuan buat balik keinsanan, tuan-tuan buat balik kehambaan, tuan-tuan buat balik ketakwaan. Baru tuan-tuan kita rasa lain sallallahu alaihi Muhammad. Something, ya aku betul-betul Ramadan tahun ni lain macam lah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, ketika mana Nabi dalam perang Badar, okey, sallallahu alaihi Muhammad, perang Badar sebelum berlakunya awal Ramadan, first timer dalam perang Badar tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, ada seorang anak muda namanya Muaz dan Muawis. Dua orang anak muda ni depa yang pitetak kaki Abu Jahal. Abu Jahal kan mati dalam perang Badar. Saya ringkaskan cerita. Perang Badar berlaku dalam tahun pertama puasa, iaitu tahun 2 Hijrah sallallahu alaihi Muhammad. First time orang Islam dengan Nabi berpuasa di Madinah. Ketika datangnya Abu Jahal tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, Allah hina Abu Jahal. Sebab apa? Sebab dia nak bunuh Nabi dan dia menghina Islam. Siapa yang hina Islam, dia mati hina. Siapa yang mulia agama, dia akan mati dengan mulia juga. Contoh, siapa yang suka ambil wudu, dia akan mati insya-Allah waktu tengah ambil wudu. Orang suka main tarawih, dia meninggal tengah tarawih. Orang suka solat, dia meninggal tengah solat. Allah akan buat macam tu. Cara hidup menentukan cara mati dia sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Ramadan mengajar kita untuk kita biasa-biasa lama-lama dengan Allah. Tarawih ni apa maksudnya? Istirahat, rehat dari dunia, rehat dari phone, rehat dari gadget, rehat dari teknologi, rehat dari FB, tinggal isap IG, tinggal isap TV. Hampa mai duk dengan aku sallallahu alaihi Muhammad. Aku tahu masalah hampa, tapi hampa tak cari aku. Allah kata apa? Aku buat hampa, I know your problem, but you not come to see me. I want to help you. Kamu pergi jumpa benda lain, kami berjumpa bersama malam. Mai jumpa aku ni, aku yang buat hampa. Aku tahu software kelemahan hampa di mana-mana. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, yang terakhirnya saya nak cerita apa tadi? Muawis, dua orang anak muda, dia tengok Abu Jahal mai, depa mai, ya Rasulullah, biar aku yang bunuh dia. Dia yang telah menghina kamu, dia yang telah menghina agama kita. Maka Nabi tak ada kata apa tuan-tuan. Sayyidina Abu Rahman bin Auf, sahabat frontliner Nabi, memberikan, itu Abu Jahal, itu Abu Jahal. Maka datang dua beradik ni, Muawis dan Muaz, dia mai dia tetak kepada kaki kuda yang dinaiki oleh Abu Jahal. Akhirnya tersembam ke kuda tu, Abu Jahal jatuh. Bila Abu Jahal jatuh, Muawis mai, dia tetak sallallahu alaihi Muhammad, badan dan kaki Abu Jahal jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, ketika itu Ikrimah mai, anak Abu Jahal sallallahu alaihi Muhammad, dia tengok ayahnya jatuh. Ikrimah ni waktu tu belum Islam lagi. Dia tengok Abu Jahal jatuh, maka dia penggal ataupun dia tetak tangan Muawis yang telah menetak kaki ayah dia. Tuan-tuan boleh ikut cerita saya ni sallallahu alaihi Muhammad. Ikrimah mai nak balas dendam. Akhirnya Muawis mai, bila mai tangan dia terkulai layu macam ni tangan dia. Lepas tu dia nampak Nabi duduk kat sana, Allahumma salli alaihi Muhammad. Dia nak pergi jumpa Nabi ni, nak beritahu bahawa ya Muhammad Rasulullah, Abu Jahal dah kalah, Abu Jahal dah tewas, musuh nombor satu Islam dah tewas. Dia naik kuda tuan-tuan, duduk, tangan terkulai ni. Maka bila dah tangan dia menyusahkan nak jumpa Nabi, apa yang dia buat? Dia ambil pedang belah kiri, dia tetah tangan dia, putus terus. Sehingga sampai jumpa Nabi, tangan dia dah tak ada dah. Nabi tanya, kenapa engkau ambil tindakan macam tu? Dia kata apa? Apa benda yang boleh menyebabkan aku terhalang aku daripada jumpa engkau? Aku akan menjadikan dia sebagai musuh, termasuk tanganku sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, apa yang saya nak share dengan tuan-tuan, kita tak sampai level tu. Jadi, apa benda yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, yang tu yang kita kena jauh. Apa benda yang menyebabkan kita dekat dengan Allah, yang tu yang kita kena cuba rapatkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Ramadan ni benda yang boleh merapat dan mendekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah buat tahun lepas, Allah angkat, Allah tarik balik nikmat Ramadan kita. Setahun tak ada pahala tarawih, tak ada pahala tarawih berjemaah. Dan saya yakin dalam kalangan kita mungkin ada yang tak buat tarawih di rumah sebab dia tak sama feeling tu. Jadi tahun ni Allah sengaja bagi cover balik, ganti balik masa kita tahun lepas. Mudah-mudahan kod Ramadan ini, Ramadan yang terakhir, inilah tiket kita nak masuk syurga. Ya Allah, terimalah amalan kami sallallahu alaihi Muhammad. Jadikan Ramadan kami malam ni Ramadan yang boleh menyebabkan kami layak mengetuk pintu syurga. Minta maaf salah silap. Aku qaula hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon buat pengumuman sikit boleh bang? Boleh? Tak izin? Saya ada bawa satu produk, boleh tak? Okey, lepas terawih lagi, produk ni untuk sumbangan surau sekolah saya SMK Pondok Upih. Ni produk minuman. Yang ready to drink, tuan-tuan boleh beli RM3 5 kupang satu botol. Dia ayak kopi, tapi kopi yang bukan kopi biasa. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh test. RM3.50 sebotol. Ada 3 flavor. Jadi tuan-tuan beli dengan niat untuk menyumbang pembinaan surau sekolah SMK Pondok Upih, sekolah saya di balik pulau. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.